Astagfirullah. Ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya sekali lagi pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini akan diberi kelebihan dan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama dalam kesempatan kuliah maghrib pada malam ini kita menyambung kembali pengajian menerusi kitab Hakikat Asy-Syaitan Ar-Rajim. InsyaAllah pada malam ini kita akan mempelajari pula berkenaan dengan Adam alaihi salam, bab yang kelima,
Adam alaihissalam dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia bersama dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Adam alaihissalam dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini, yakni diturunkan oleh Allah ke dunia ini dengan hidayah, dengan petunjuk. Perkataan hudan membawa maksud peringatan, panduan dan pimpinan Allah kepada kehidupan hamba-Nya di dunia, supaya sentiasa lurus dalam perjalanannya di atas as-sirat al-mustaqim yang akan membawanya ke depan syurga, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taha ayat yang ke-122 sehingga ayat yang ke-123. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma jtabahu rabbuhu fataba 'alaihi wa hada. Qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din 'adu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maksudnya, kemudian Tuhannya memilih Adam dengan cara diberikan taufik untuk bertaubat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya serta diberikan petunjuk dan pimpinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, turunlah kamu berdua, yakni Adam dan Hawa, dari syurga ini bersama-sama dalam keadaan sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Kemudian jika datang kepada kamu semua petunjuk daripadaku, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu nescaya ia tidak akan sesat dalam perjalanan hidupnya di dunia, dan ia pula tidak akan menderita kecelakaan azab sengsara di dunia dan di akhirat. Ayat ini muslimin yang dirahmati Allah merupakan ayat yang menjelaskan kepada kita berkenaan dengan Nabi Allah Adam alaihissalam sesudah ia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala daripada syurga. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kedua-duanya, yakni Adam dan Hawa ini, supaya tinggal di muka bumi, di dunia ini. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dia membekalkan kepada Adam ini, dia turun ke dunia ini dengan hudan. Hudan maknanya petunjuk. Dia turun ke dunia ini bukan dengan tangan kosong. Adam dan Hawa turun ke dunia ini dalam keadaan dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk. Apakah yang dimaksudkan dengan petunjuk ini, muslimin yang dirahmati Allah? Yang dimaksudkan dengan petunjuk ini ialah peringatan, panduan dan pimpinan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Jadi Allah Ta'ala turunkan Adam ini, kalau kita boleh ceritakan hudan ini, dia macam manual yang Allah Ta'ala bekalkan kepada Adam. Kamu hidup di dunia ini, kamu kena buat apa? Kamu hidup di dunia ini, kamu kena lakukan apa semasa kamu berada di dunia ini? Apakah peranan kamu? Apakah fungsi kamu? Apakah yang perlu kamu lakukan sepanjang kamu berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala? Lalu dalam keadaan apabila Allah Subhanahu wa taala membekalkan kepada Adam dan Hawa ini dengan petunjuk yang saya sebut tadi sebagai suatu panduan, sebagai suatu manual yang amat jelas, pimpinan yang amat jelas, lalu Allah memperingatkan Adam dan Hawa ini bahawa kamu akan menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Maknanya hidup di dunia ini ada cabarannya. Hidup di dunia ini, kata Allah Ta'ala kepada Adam dan Hawa ini, kamu akan lihat bagaimana akan timbulnya permusuhan di antara satu sama lain. Yang kita saksikan hari inilah.
Bagaimana bermulanya Qabil dan Habil bergaduh antara adik-beradik bermula daripada anak kepada Nabi Allah Adam dan Hawa itu sendiri. Sampailah kepada turun-temurun, begitulah keadaan yang berlaku di antara satu sama lain. Permusuhan, perseteruan. Permusuhan itu bukan setakat bergaduh biasa-biasa, tetapi permusuhan itu membawa kepada pertumpahan darah. Permusuhan itu menyebabkan berlakunya bunuh-membunuh di antara satu sama lain. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam ini, jika sekiranya datang kepada kamu sebuah petunjuk daripadaku, yakni daripada Allah, maka sesiapa yang mengikut petunjuk itu nescaya dia tidak akan sesat dalam perjalanan hidup di dunia. Dan jika sekiranya dia tidak mendapat petunjuk, kata Allah, dia akan menderita kecelakaan, azabnya sengsara dunia dan akhirat. Siapa yang ikut petunjuk ini, kata Allah, maka dia selamat, dia tak sesat. Sesiapa yang tak ikut petunjuk ini, maka dia akan sesat dunia dan akhirat. Bukan dunia je sesat, akhirat pun sesat, kata Allah Ta'ala. Demikianlah perjalanan hamba Allah di dunia yang wajib difahami oleh anak cucu Adam. Petunjuk Allah ada panduan hidup hambanya yang wajib diikuti di dunia yang penuh dengan fitnah dan kegelapan ini. Bayangkan muslimin yang dirahmati Allah, kalau Allah Ta'ala tak beri petunjuk kepada Adam, apa akan berlaku kepada dunia ni? Lagi teruk. Tak tahu nak buat apa hidup ni. Tak ada pedoman. Nak sembah siapa? Tak tahu. Hidup ni atas landasan apa? Tak tahu. Hidup ni untuk apa? Tak tahu. Jadi manusia akan hidup dalam keadaan teraba-raba. Dalam keadaan Allah turunkan petunjuk sejak daripada Nabi Allah Adam sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepanjang zaman, sepanjang masa Allah Taala bekalkan petunjuk, itu pun sesat lagi manusia. Melencong lagi daripada jalan-jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam keadaan ada petunjuk, dalam keadaan ada panduan yang Allah Ta'ala bekalkan menerusi Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihissalatu wassalam. Kita tak boleh bayangkan bagaimana kalau Allah Ta'ala tak beri petunjuk kepada manusia yang hidup atas muka bumi ini. Yang menyedihkan kita kalau kita lihat dalam hidup orang-orang Islam ini, lahir daripada keluarga Islam tapi hidup bukan macam orang Islam. Itu maknanya orang yang jauh daripada petunjuk. Mak ayah Islam tapi anak tak serupa macam Islam. Masyarakat Islam tapi masyarakat yang menjauhkan dirinya daripada amalan-amalan Islam. Sembahyang pun tak tahu, puasa pun tak tahu, ibadat pun entah ke mana. Bagaimana anak cucu Adam alaihissalam ini nak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala bila dia balik jumpa Allah nanti? Macam mana keadaan? Inilah hakikat hidup yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita bicarakan malam ni. Bagaimana Allah Taala pesan kepada Nabi Allah Adam, siapa yang mendapat petunjuk, yang ikut petunjuk, maka dia tak sesat. Siapa yang membelakangi petunjuk, maka dia akan sesat dunia akhirat. Dunia pun dah tak jumpa jalan, ini kan pula akhirat. Demikianlah yang kita lihat bagaimana keadaan hidup anak Adam di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan petunjuk Allah di atas as-sirat al-mustaqim ini, yakni Islam yang diturunkan oleh Allah ini. Bila orang tanya kita Nabi Allah Adam AS masa dia mula-mula turun tu, apa agamanya? Islam. Ramai yang menyatakan bahawasanya Hindu dia mengaku. Kita lihat bagaimana orang Hindu dia mengaku Nabi Allah Ibrahim tu ada kaitan dengan agama Hindu sampai tahap itu. Sedangkan Nabi Allah Ibrahim pun dia diturunkan oleh Allah dengan petunjuk Allah ini, apa agamanya? Islam. Jadi tidak ada seorang Nabi dan Rasul yang membawa ajaran selain daripada Islam. Tak ada. Kalau kita dengar ada agama yang mendakwa bahawa Nabi mereka itu daripada kalangan Nabi Allah Ibrahim, sesat. Tak betul. Ada yang mendakwa Yahudi sebagai contoh, dia dakwa Nabi Allah apa nama ni Yahudi, Nabi Allah Musa itu adalah Nabi mereka. Betul.
Tapi Musa tak sesat, tapi Yahudi sesat, Bani Israel sesat. Begitu jugalah keadaannya dengan orang Nasrani yang mendakwa Nabi Allah Isa itu anak Tuhan dan sebagainya. Agama mereka berkait dengan Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa tak sesat, yang sesat Nasrani. Agama mereka bukan Kristian, tetapi agama mereka ialah Islam. Begitulah keadaannya dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Agamanya bukan Yahudi, tapi agamanya adalah Islam. Jadi sejak daripada Nabi Allah Adam AS, kalau kita melihat kepada ayat surah Taha, ayat 122 sehingga ayat 123 ini, itulah silsilah perjalanan hidup seorang hamba Allah yang dimulakan dengan Nabi dan Rasul. Yang letak batu asas dunia ini ialah Nabi Allah Adam AS. Siapa Nabi Allah Adam? Datuk nenek moyang kita. Siapa datuk nenek moyang kita? Dia adalah Nabi dan Rasul. Nabi Allah Adam ni dia bukan Nabi sahaja, tetapi dia adalah Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Lalu apabila kita lihat kembali kehidupan ini, bimbingan petunjuk Allah di atas as-sirat al-mustaqim ini, Islam ini secara berterusan, hendaklah dijadikan panduan sama ada di dunia, di alam kubur, di alam mahsyar, sehingga ke depan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengalami suatu proses kehidupan yang panjang, muslimin yang dirahmati Allah. Kita bermula daripada alam roh lagi, dalam roh, lepas tu dalam perut ibu kita, lepas tu kita dilahirkan ke dunia ini. Cabaran besar. Bila kita dilahirkan ke dunia ini, adakah kita tak akan mati? Kita akan mati. Kita akan masuk alam barzakh, alam kubur dia panggil. Lepas daripada alam kubur ke mana kita? Kita akan dibangkitkan oleh Allah. Kita akan berada di alam mahsyar. Dikatakan alam akhirat. Kita dihimpunkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mahsyar ini. Kerana mahsyar ini bukan berkait dengan syurga neraka. Mahsyar ini adalah tempat perhimpunan manusia. Di mana mahsyar itu? Mahsyar adalah sebahagiannya adalah dunia yang telah diciptakan oleh Allah. Sebahagiannya ialah Arafah, padang Arafah tu. Padang Arafah akan menjadi tempat sebahagian daripada mahsyar, muslimin yang dirahmati Allah. Jadi bila kita dihimpunkan oleh Allah, di situlah adanya perhitungan syurga dan neraka. Dua ni ya, syurga dan neraka dikira. Kira yang ni syurga, yang ni neraka. Di mana? Di mahsyar. Di mana kehidupan kita yang terakhir, sama ada kita berada di depan pintu syurga ataupun kita akan berada di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min dzalik. Perkara inilah yang dinyatakan pula oleh Allah dalam satu ayat yang lain. Allah Taala sebut dalam surah Baqarah ayat yang ke-38. Qul nahbitu minha jami'a فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Kami berfirman lagi, kata Allah, turunlah kamu semuanya dari syurga ini, yakni Adam dan Hawa. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dari aku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku ini, nescaya ia tidak akan ada apa-apa kebimbangan terhadap mereka, dan mereka tidak pula akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ini menjelaskan kepada kita bagaimana Allah menyuruh Adam dan Hawa ini turun ke bumi. Turun ke bumi ini kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Aku akan bekalkan kepada kamu petunjuk. Bekalkan kepada kamu petunjuk ini melalui apa? Melalui nabi-nabi dan rasul-rasul, kitab-kitab yang aku turunkan. Masa tu tak timbul lagi cerita nabi-nabi yang ramai. Tak ada lagi. Tak timbul lagi cerita kitab-kitab yang Allah Ta'ala turun. Kitab yang besar ada 4. Selain daripada itu suhuf, dipanggil suhuf, yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Allah, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah, yang lain-lain lagi Allah Ta'ala turunkan suhuf. Suhuf ini dia bukan kitab, dia hanya helaian-helaian yang tak besar,
tak sama macam kitab. Kitab yang besar ada 4 yang wajib kita imani, kan? Kitab apa? Kitab Taurah, Injil, Zabur, Quran. Ada 4 kitab. Selain daripada itu, kita wajib mengimani suhuf-suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi bila Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, kamu turun dulu ke dunia. Bila kamu turun, aku berikan kepada kamu petunjuk. Siapa yang ikut petunjuk ini, fala khaufun alaihim, mereka tidak perlu takut. Apa makna mereka tidak perlu takut? Mereka tidak akan sesat. Itu maksudnya. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan berduka cita. Bila? Setelah mana mereka dikembalikan semula oleh Allah. Di akhirat nanti mereka akan dihimpun oleh Allah, mereka akan dibalas pada hari mahsyar nanti. Walahum yahzanun, mereka tidak akan menjadi orang yang berduka cita. Kenapa? Kerana dia telah memilih jalan petunjuk tadi, mereka akan mendapat syurga. Itu makna walahum yahzanun, mereka tak akan berduka cita. Yang berduka citanya siapa? Sesiapa yang dimasukkan dan dihumban oleh Allah ke dalam api neraka, mereka itulah orang yang berduka cita. Na'udzubillah min dzalik. Apakah yang dimaksudkan dengan tidak ada apa-apa kebimbangan terhadap mereka? Iaitu tidak merasa takut dalam perjalanan hidupnya, sama ada di dunia, di alam kubur, dan pada hari dibangkitkan di mahsyar nanti. Kita ni bila hidup atas dunia ikut petunjuk, kita tak perlu takut. Yang kita takut ni sebab kita tak ikut petunjuk Allah. Tapi masalahnya, yang tak ikut petunjuk ni dia tak takut. Dia rasa macam lesen besar. Dia redah je. Dia nak kedara harap, dia kedara harap. Dia nak buat maksiat, dia buat maksiat. Macam lesen besar. Tak ada takut. Tetapi orang yang beriman, yang betul-betul beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, dalam hatinya sentiasa bimbang, takut. Kan aku buat ni Tuhan larang, kan aku buat ni Tuhan larang, kan? Contoh hari ni, siapa yang tak ada booster tak boleh sembahyang Jumaat. Selangor. Tak ada booster tak boleh sembahyang Jumaat. Tapi bila bagi orang yang kuat imannya, susah hati. Tak macam mana tak boleh sembahyang Jumaat ni? Tak boleh sembahyang Jumaat ni. Dos pertama dah, dos kedua dah. Booster tak ambil tapi tak boleh sembahyang Jumaat. Ini SOP baru ni. SOP baru. Susah hati tak? Susah hati. Sebab apa? Kena halau balik. Tak boleh sembahyang. Sembahyang luar pagar masjid difatwakan. Dah keluar. Selangor keluar fatwa kan? Selangor keluar fatwa menyatakan tidak sah Jumaatnya. Mereka hendaklah solat zuhur sahaja. Dari sudut ulil amri, valid lah fatwa tu. Valid, maksudnya sah lah, keabsahannya sah. Pasal apa? Sebab untuk tujuan menghalang orang daripada mendatangkan kemudaratan. Itu dari sudut maslahah, sah fatwa tu. Tapi dari sudut hukum fiqh, macam-macam orang pakai. Kan? Ini dia pakai pendapat ni. Persoalannya kalau aku sembahyang luar pagar, aku beriman juga, kira sah. Fatwa je kata tak sah, hukum fiqh pendapat yang lain kata sah. Itu terserah pada masing-masing lah. Ada yang balik ikut fatwa di sembahyang zuhur. Ada yang balik tak ikut fatwa, dia tetap dia kata aku Jumaat juga ni. Dia tak nak ikut, dia nak sembahyang Jumaat juga. Macam mana? Itu kalau dia ikut hukum fiqhnya sah lah. Atas masing-masing lah pula tu. Tentu ada kata macam mana pula ustaz masing-masing tu. Kalau ikut fatwa uli amri tak sah. Kalau ikut mazhab sah lah. Mazhab-mazhab yang lain lagi lah. Mazhab-mazhab, pandangan-pandangan mazhab fiqh sah pasal kita sembahyang dalam keadaan kita berimankan. Sebab apa dikatakan tidak sah? Sebab tu disuruh kunci pagar. Kunci pagar. Ramai orang tanya saya, Ustaz, kenapa jadi tak sah sembahyang Jumaat? Kena balik sembahyang zuhur. Menurut mazhab Syafi'i, bila kita tidak boleh melepasi tembok pagar, kan, tak boleh sampai kepada imam yang duduk depan tengah duduk sembahyang tu, maka dikira tidak sah lah berimam. Pasal
ada hijab, ada benda yang menghalang. Apakah yang menghalang? Kunci pagar. Kunci pagar bukan selak macam tu je. Pakai padlock tu. Kunci betul. Tak boleh buka lah. Bila tak boleh buka, maknanya kalau berlaku apa-apa, adakah kita boleh? Bukan nak panjat pagar pula. Dikira macam mana keadaan kita boleh lalu sampai depan bersama dengan imam. Boleh pergi sampai ke imam depan tu. Kalau tak boleh, dikira ada hijab. Itulah fatwanya. Fatwa yang kata tak sah tu pasal dia ada hijab. Tak boleh. Itu masyhur pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dan kita tahulah, kita di kalangan mazhab Syafi'i. Itu fatwa yang dikeluarkanlah tak sah. Ini juga melibatkan maslahah masing-masing lah, maslahah. Tapi bagi orang yang beriman, bila dia tak boleh sembahyang Jumaat, macam saya cerita tadi tu, susah hati tak dia? Susah hati. Walaupun dia tahu ada masalah itu ini, dia tahulah ada masalah, tapi dia sebagai seorang yang beriman ni, kuat imannya, yang mendapat petunjuk, dia susah hati. Ini maksud yang mana orang yang orang yang mendapat petunjuk ni, dia tidak perlu suka, dia tidak perlu susah hati. Sekarang apa? Kerana dia telah mengikut jalan yang benar. Dia telah mengikut jalan yang benar. Soal pro and con, ada orang setuju, ada orang tak setuju, itu nombor dua. Saya nak cerita malam ni, kalau dia dah dibuat keputusannya oleh ulil amri, pemerintah, maka wajiblah kepada kita ikut. Soal kita setuju ke tak setuju, itu nombor dua. Saya nak ceritanya, kita ni bila dah buat keputusan macam tu, nak tak nak kita kena ikut. Itu ulil amri. Soal kita setuju tak setuju, kita dalam diri kita lah. Dalam diri kita lah. Dalam diri kita lah. Sama ada kita nak pergi cari masjid lain. Ada yang start motor, start kereta pergi cari masjid wilayah pula. KL tak apa. Boleh sembahyang. Sebab apa? Disusah hati. Ini maksud dia. Jadi bagi orang yang beriman, sebenarnya kalau dia dah dihalang daripada sembahyang, dia tak boleh sembahyang, pasal uli amri kata tak boleh sembahyang, fala khaufun alaihim, tak perlu susah hati dah. Tak perlu susah hati dah. Sebab apa-apa yang dia buat itu ikut petunjuk Allah. Ikut dah. Dia dah nak pergi tapi tak boleh. Pasal apa? Ada benda yang menghalang dia. Faham? Maka dia tak perlu susah hati. Dia boleh solat zuhur. Dia dah boleh solat zuhur. Tapi orang yang beriman, itulah keadaan dia. Sentiasa sahaja susah hati, tak senang apabila berlaku keadaan-keadaan yang seperti itu. Bagi orang yang tak beriman ataupun orang yang kurang imannya, tidak ada apa-apa perasaan bagi mereka. Buat maksiat pun tak berasa bersalah. Kan ada beza orang beriman dengan orang yang kurang imannya ataupun orang yang tak beriman. Mereka tak ada kebimbangan langsung. Allah Ta'ala kata haram, gedah juga, buat juga. Bimbang ke? Tak. Kita yang beriman ni pula seriau tengok dia buat benda maksiat. Takut kita tengok dia buat maksiat. Sebab apa bila kita tengok dia takut tengok dia buat maksiat? Sebab dalam hati kita ada iman. Iman yang kuat. Jadi ada kebimbangan itu. Allah Ta'ala kata kamu tidak perlu lagi bimbang kerana kamu berada di atas jalan yang benar. Maknanya kamu tak buat maksiat, kamu tidak melakukannya, jadi kamu tidak perlu susah hati. Manakala maksud mereka tidak lagi berduka cita, iaitu tidak lagi perlu berduka cita terhadap anak dan isteri mereka yang terpaksa tinggalkan di dunia, kerana Allah sentiasa menjaga mereka. Apabila di akhirat nanti mereka termasuk di kalangan orang yang menjadi ahli syurga. Itu dia maksudkan wala yahzanun. Mereka tak perlu berduka cita lagi. Kenapa? Kerana orang yang beriman ini mereka dijanjikan syurga oleh Allah Ta'ala. Mati pejam mata dalam keadaan kita ni beriman kepada Allah, tidak langgar perintah Allah, tunaikan kewajipan-kewajipan yang telah ditetapkan oleh Allah, walahum yahzanun. Kita tak perlu lagi berduka cita. Jangan susah hati. Kita tinggal anak isteri pun dalam keadaan anak isteri itu telah terdidik, dan kita mati pun dalam keadaan kita mematuhi perintah Allah, maka kita senang lenang, tak ada masalah kalau kita pejam mata sekarang ni pun, muslimin yang dirahmati Allah. Itu maksud ayat yang kita bicarakan pada malam ini tentang
petunjuk. Tentang petunjuk ini. Seterusnya lagi Allah Subhanahu wa taala sebut lagi dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-49. Allah Ta'ala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Mereka itu dijemput oleh Allah dengan firman-Nya, silalah masuk ke dalam syurga. Tidak ada apa-apa kebimbangan terhadap kamu dan kamu pula tidak akan berduka cita sama sekali. Di akhirat nanti, kata Allah, orang-orang yang meninggalkan dunia ini dalam keadaan penuh dengan keimanan tadi. Dia mati dalam keadaan dia beriman tadi. Dia dapat petunjuk, dia ikut petunjuk Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihissalam. Sejak daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dia ikut petunjuk itu. Allah Ta'ala kata mereka itu akan dialu-alukan kedatangannya oleh malaikat-malaikat. Malaikat itu mengucapkan dengan ucapan udkhulul jannata la khaufun 'alaikum. Sila masuk. Sila masuk. Dipersilakan masuk ke dalam syurga. Wala antum tahzanun, dan kamu tidak perlu lagi berduka cita. Dialu-alukan kepada kita orang-orang yang beriman kepada Allah untuk masuk syurga. Demikianlah ayat yang menjelaskan tentang maksud tidak ada apa-apa kebimbangan terhadap mereka. Dan mereka tidak lagi berduka cita. Mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Jadi kita ni jangan ada risau. Tak perlu ada risau. Yang kita tahu kita mengabdikan diri kepada Allah. Jangan terlalu risau sangat. Syurga ke aku ni? Kena azab ke aku ni? Allah Ta'ala terima ke amalan aku ni? Jangan timbul banyak persoalan tu. Sebab persoalan-persoalan itu akan menyebabkan kita ni jadi celaru. Akan menyebabkan kita ni tak yakin dengan petunjuk Allah. Kita dah buat benda yang betul dan kita telah lakukan di atas jalan yang benar. Teruskan. Inilah ayat-ayat yang memberi ketenangan kepada kita apabila kita bersama dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak sangat tanya ni, ibadat aku ni sah ke tidak? Macam mana aku sembahyang 30 tahun lepas ni Allah Taala terima kita? Itu semua waswas syaitan. Waswas syaitan yang menyebabkan kita ni ragu-ragu. Jadi bila kita ragu-ragu, kita tidak yakin dengan ibadah yang telah kita lakukan 20 tahun lepas, 30 tahun lepas, kan? Puasa aku ni macam mana? Allah Ta'ala terima ke tidak? Yakin Allah Ta'ala terima. Bila kita telah mengikut petunjuknya dan melalui jalan-jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan toleh belakang lagi. Terus ke depan. Kalau kita duk main macam ni, ini kebimbangan yang tidak sewajarnya ada dalam diri orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala jadikan kita orang yang mendapat petunjuk, kita teruskan dengan petunjuk ini. Jangan bagi ruang kepada syaitan iblis menjadikan kita orang-orang yang was-was dengan ibadah dan keimanan kita. Anak cucu Adam dikehendaki supaya sentiasa melazimi petunjuk Allah Subhanahu wa taala melalui para rasul yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Antaranya firman Allah Ta'ala, Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-35. Maksudnya, wahai anak cucu Adam, jika sekiranya datang kepadamu oleh para rasul dari kalangan kamu menceritakan kepadamu akan ayat-ayatku, itulah petunjuk Allah. Maka sesiapa yang bertakwa dan selalu memperbaiki diri, memperbaiki cara hidup supaya selaras dengan ajaranku itu, maka tidaklah ada apa-apa kebimbangan dari berlaku apa-apa yang kurang baik dalam perjalanan hidup mereka seterusnya. Dan mereka pun tidak akan berduka cita dengan apa-apa azab dan kesengsaraan.
Allah Ta'ala sebut lagi dalam ayat ini dengan menyeru kepada anak Adam. Allah Ta'ala kata, jika sekiranya Rasul-Rasul yang aku utuskan kepada kamu itu, yang terdiri daripada ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, itu makna petunjuk Allah. Sesiapa yang bertakwa dan mau memperbaiki diri, bila dengar petunjuk itu, bila dengar ajaran itu, kata Allah, mereka memperbaiki diri mereka, maka tidak ada apa-apa kebimbangan. Pasal mereka beramal dengan apa yang Nabi bawa, dan mereka bersedia untuk memperbaiki diri mereka, dan apa-apa kebimbangan tadi itu, tidak ada apa-apa kebimbangan tadi daripada berlaku apa-apa kekurangan dalam kehidupan kita ini, dan mereka pun tidak akan berduka cita dengan apa-apa azab dan kesengsaraan. Kita dah buat perintah Allah, tak perlu lagi kita fikir pasal azab Allah. Jangan risau lagi dengan azab Allah. Allah Ta'ala pesan, memanglah bila kita beriman kepada Allah, sudah tentu ada kebimbangan kita ni, syurga ke neraka ni, syurga ke neraka, memang ada. Tapi kenapa kita seringkali bertanya begitu? Kenapa kita tidak berdoa kepada Allah supaya Allah masukkan kita dalam syurga? Itu persoalannya. Kita diajar oleh Islam, minta, kalau kita nak minta doa ni tentang syurga ni, minta syurga yang paling tinggi, syurga Firdaus. Masukkan aku ya Allah ke dalam syurga Firdaus. Jangan pula kata aku tak layak ya Allah, tak layak aku masuk syurga ni, tak layak. Kenapa kita berkata begitu? Seolah-olah kita tidak yakin dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kena yakin. Kita kena yakin. Tak salah kita gambarkan bagaimana kalau aku tak buat, aku berdosa ya Allah, aku akan diazab alimu ya Allah, untuk menakutkan diri kita, tak salah. Tetapi dalam hidup kita ni, jangan banyak yang tu daripada kita mohon petunjuk daripada Allah SWT. Kena banyak mohon petunjuk Allah. Kalau minta syurga tu, minta syurga yang paling tinggi. Bila kita mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala jauhkan kita daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita seronok melakukan apa yang telah diperintah oleh Allah. Kita seronok. Jadi kalau kita main berduka cita macam ni kan, neraka ke aku ni, neraka ke aku ni, jadi tak seronok kita. Allah mengajar kita, ayat-ayat ni mengajar kita, bila petunjuk itu telah bersama kita, menyelubungi hidup kita, kita akan lebih yakin untuk bersama dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Petunjuk Allah adalah roh bagi kehidupan seseorang individu atau pemandu dalam perjalanan di atas as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Tanpa petunjuk Allah, seseorang individu itu tidak akan mampu untuk berdiri di atas sirat al-mustaqim. Kita yakin kita berada di atas jalan yang benar sebab petunjuk Allah tadi. Itulah di antara rahsia doa yang wajib aini ke atas setiap hamba yang mendirikan salat setiap hari berpuluh-puluh kali dengan sebutan ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita baca setiap hari. Berikanlah petunjuk kepadaku ya Allah di atas jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. 4 rakaat salat 4 kali baca. 2 kali solat, dan 2 rakaat 2 kali baca. Jadi berapa kali ni? Banyak. Sembahyang sunat pun baca lagi ihdinas siratal mustaqim, Fatihah. Inilah doa yang membawa maksud pimpinlah aku ke jalan yang lurus. Hamba Allah sentiasa memerlukan kepada petunjuk Allah di setiap detik kehidupan. Mereka memerlukan petunjuk Allah melebihi makanan, minuman dan pakaian. Demikianlah petunjuk Allah yang memimpin Adam AS dan Hawa bermula dari keluarnya daripada pintu syurga ke dunia ini, sehingga dikembalikan semula ke pintu syurga. Firman Allah Ta'ala, udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud. Surah Qaf ayat yang ke-34. Mereka dipersilakan oleh para malaikat dengan dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke dalam syurga dengan selamat sejahtera.
Demikianlah hari yang bermulanya kehidupan yang kekal. Cuba kita bayangkan. Kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Cuba kita bayangkan. Tapi kita seringkali bayangkan dengan ketakutan. Dapatkah aku syurga ni? Dapatkah aku syurga ni? Ini masalah kita. Sedangkan ayat-ayat Allah mengajar kita supaya kita bergembira dengan petunjuk ini. Seronok. Jangan seronok macam tu je. Seronok. Buat benda yang Allah Ta'ala suruh. Jadi seronok. Ikut petunjuk Allah, kita akan jadi seronok. Jangan sering kali berduka cita. Anak cucu Adam dipimpin oleh petunjuk Allah dalam perjalanannya di atas as-sirat al-mustaqim. Di sepanjang hidupnya sejak balik sehinggalah ke pintu syurga. Mereka berhadapan dengan pelbagai rintangan dan fitnah di dunia ini dengan selamat dan dapat menjauhkan diri dari neraka jahanam. Akhirnya mereka akan disambut oleh penjaga syurga dengan ucapan Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ini ayat-ayat yang menceritakan kepada kita tentang ucapan-ucapan selamat datang. Ucapan alu-aluan. Banyak daripada ayat yang saya baca tadi. Ini ayat yang ketiga dah. Ucapan Allah Ta'ala sini cerita bagaimana mereka itu disambut oleh para malaikat. Selamat sejahtera kepadamu wahai ahli syurga. Berbahagialah kamu. Maka silalah masuk ke dalam syurga ini dengan keadaan kekal kamu di dalamnya untuk selamanya. Surah Az-Zumar ayat 73. Ucapan-ucapan aluan ini memberi suatu inspirasi kepada kita bahawa apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar, dan pada hari kita dimasukkan ke dalam syurga, ia adalah saat yang menggembirakan kita muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai orang yang beriman kena usahalah di dunia ini untuk menggembirakan diri kita. Menggembirakannya bukan saja-saja buat gembira. Kita menggembirakan diri kita dengan mematuhi segala perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Cukup. Itu pun dah gembira dah. Seronok dah. Jangan duk buat benda Tuhan larang, buat benda yang Allah Ta'ala suruh. Kekalkan dalam iman kita. InsyaAllah kita selamat dan kita akan mendapat balasan syurga dari Allah. Kita kata, mudah sangat Ustaz nak masuk syurga. Kena cara mudah, tak kena cara payah. Di luar sana tu, yang saya sebut tadi tu keturunan Islam, orang Islam tapi duk kedarah siang malam dengan apa ni? Dengan rasuah, dengan riba. Macam mana tu? Nak selamat macam mana? Tak selamat. Kan? Yang anak muda-mudi yang duk luar sana yang kita tengok tu, yang Islam ni. Tapi tak ikut perintah Allah Ta'ala, tak selamat. Jadi sebab itulah kita mesti menyelamatkan mereka dengan cara dakwah. Jadi kita yang ada kesedaran ini datang ke surau yang dah jaga setiap inci, setiap perkara yang Tuhan larang, kita rasa senang hati, tenang. Tapi dalam masa yang sama bila kita melihat saudara-saudara se-Islam kita yang masih tak solat, yang masih tinggal kewajipan-kewajipan, kita pun susah hati. Jadi menjadi kewajipan kepada kita untuk berdakwah mereka, mengembalikan mereka ke jalan kebenaran ini. Jadi kita yang dah buat ibadah, dah buat benda yang Tuhan suruh, alhamdulillah kita selamat insya-Allah. Cuma kita kena ingat, jangan jadi Bani Israel. Bani Israelnya apa kerja dia? Dia membiarkan kemaksiatan dan kemungkaran. Ini rosak, binasanya umat muslimin yang dirahmati Allah. Yang diceritakan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, termasuklah Nabi Muhammad, kebinasaan umat yang terdahulu dia seorang je betul, baik. Ya, masyarakat di luar dia membiarkan kerosakan. Dia tidak mencegah kemungkaran. Dia hanya melakukan yang ma'ruf, tetapi dia tidak mencegah kemungkaran. Itu adalah kebinasaan umat-umat yang terdahulu muslimin dan rahmati Allah. Jadi sebab itu mencegah kemungkaran itu adalah kerja dan tanggungjawab orang-orang yang mendapat petunjuk Allah. Kita dapat petunjuk. Orang yang duk berjoget, yang duk kat luar tu, dia tak dapat petunjuk. Dia tak sedar. Jadi kita perlu menyedarkan dia. Pasal apa? Pasal kita mendapat petunjuk. Jadi mudah-mudahan pengajian kita pada malam ini akan memberi keinsafan kepada kita, dan kita mesti mengembirakan diri kita
sesudah mana kita mendapat petunjuk Allah Ta'ala ni, kita rasa seronok, rasa gembira sebagaimana ayat-ayat yang telah saya bacakan tadi. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.